Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung balik topik kita iaitu bab 6. Bab 6 ialah tajuk kita bab 6, pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga. Okey. Jadi untuk hari ni saya nak kita tengok subtopik 6.1 struktur bunga. Struktur bunga. Okey. Ni ada gambar rajah 6.1. Kerata membujur sekuntum bunga. Rasanya awak dah belajar dah masa awak tingkatan 3 dulu. Okey, cuma ni sesi nak ulang balik je lah. Jadi untuk 6.1 ni saya nak awak buat macam ni. Okey. Buat macam ni ya. Saya nak awak buat nota. Hari ni kita belajar buat nota je. Saya bagi tugasan buat nota saja. Okey, tarikh, awak tulis tarikh. Awak tulis hari. Awak tulis tajuk. Okey, tarikh, hari, tajuk. Itu pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga. So untuk 6.1 ni, pertama sekali kita nak tengok struktur bunga. Jadi di sini ringkas saja. Kita buat ringkas saja. Kita lukis bunga tu ringkas saja. So ada yang warna hijau. Hijau tu apa dia? So awak label lah. Awak just refer muka surat 114 gambar rajah 6.1. Dan juga bahagian yang warna purple tu pun gambar rajah 6.1. Cuma awak labelkan saja. Okey, lukis macam ni. Kemudian kita nak tengok perbandingan antara bahagian jantan dan bahagian betina. Bahagian jantan namanya stamen, bahagian betina namanya karpel. Karpel itu adalah organ pembiakan betina. So saya nak awak tuliskan jadual. Jadual ni awak tulis refer jadual 6.2. Okey, 6.2 dah tulis kat sini dah. So tuliskan jadual kat sini ya. Senang je. Hanya persamaan dan perbezaan. Seterusnya dah habis yang ni satu. Kita terus jadual ni nanti awak salin balik lah ya. Kemudian kita tengok 6.2 pembentukan debunga dan pundi embrio. Pembentukan debunga dan pundi embrio. Okey. Sebelum tu kita nak belajar pembentukan debunga dahulu. Pembentukan debunga. Bendanya simple je, senang je ni. Tak susah mana pun. Saya dah ringkaskan untuk awak. Cikgu dah ringkaskan pun untuk awak. Ni dia. Pembentukan debunga dan pundi embrio. So kita mula-mula dulu kita fokuskan kepada pembentukan debunga. Okey, pembentukan debunga dalam enter. Okey, ni enter. Tengok gambar rajah ni enter. Enter ni biasanya ada lobul. Dia ada apa? Macam kelopak-kelopak ni lah. Yang ni kita panggil lobul. Nah, biasanya dia ada 4 lobul. Okey, lobul. Bezakan dia ni. Ni enter lah. Semua ni enter. Okey. Macam ni. Ni. Ni semua ni enter. Ni enter. Enter ni dia ada lobul. Lobul tu yang macam berkelopak-kelopak tu. Kemudian kalau kita tengok kerata rentas. Sebenarnya kalau awak baca buku tak boleh faham dah benda ni. Okey. Apabila kita buat kerata rentas enter ni, dalam setiap lobul tu ada 4 pundi bunga. Ada 4 pundi bunga. Ada 4 pundi bunga. Kemudian kita zoom satu pundi bunga tu. Kita zoom. Cikgu zoomkan ni. Okey. Dalam pundi bunga tu ada banyak sel induk bunga ataupun sel induk mikrospora. Dalam ni lah ada banyak, ada berjuta-juta, mungkin ada beratus-ratus, mungkin beribu-ribu sel induk bunga ataupun sel induk mikrospora yang bersifat diploid, 2N. Kemudian kita zoom lagi, ambil satu ni, kita besarkan.
Satu yang warna merah ni cikgu besarkan. Okey. Sel induk dia bunga ni saya ambil satu ni, saya besarkan. Sel induk sel induk microspora ni akan melakukan proses meiosis. Lepas proses meiosis, dia akan menghasilkan 4 sel microspora. 4 sel microspora yang bersifat N. Sebab dah meiosis kan, bilangan kromosom ni mestilah separuh. So dia dah jadi N. Disebabkan bilangannya 4, jadi kita namakan tetrad. Tetrad ni maksudnya refer pada 4. 4 sel microspora ataupun tetrad. Tetrad tu 4. Dan 4 sel microspora ni semuanya akan berkembang menjadi debunga. Masing-masing ni akan berkembang menjadi debunga. Okey, yang ni akan berkembang menjadi butir debunga, yang ni pun berkembang menjadi butir debunga, pun sama. So ada 4 butir debunga ni lah. Tetrad tu akan berkembang menjadi debunga. Okey. So kita ambil satu ni. Cikgu ambil satu, cikgu zoomkan. Okey. Nukleus dalam tetrad ni akan buat proses mitosis. Proses mitosis akan menghasilkan dua nukleus. Nukleus, setiap satu nukleus ni ada nama dia. So nukleus penjana, satu nukleus tube. Dan inilah sebenarnya butir debunga. Inilah butir debunga ni. Inilah butir debunga. Okey. Jadi senang je nak faham ni. Saya dah ringkaskan untuk awak. Awak cuma perlu salin sebagai nota. Salin. Okey. Kemudian kita tengok pula, kalau tak faham boleh baca kat sini, semua ada. Okey. Kemudian kita tengok pula pembentukan pundi embrio dalam ovul. Tadi tu kan bahagian jantan, sekarang tengok bahagian betina. Pun cikgu dah ringkaskan untuk awak kat sini. Ovul berkembang daripada selapis tisu dalam ovari. Okey. Yang ni ovari ni. Ni ovari. Dalam ni tak ada ovul. Dalam ovari ni asalnya kosong. Tak ada apa-apa, kosong. Dalam ni kosong, tak ada apa-apa. Kemudian kita tengok gambar rajah ni. Gambar rajah yang ni pertama, gambar rajah yang kedua. Nampak tak? Okey. Daripada tisu yang kat bawah ni, akan terkeluar bonjolan. Ni bonjolan ni. Bonjolan ni sejenis macam sekelompok tisu lah, keluar daripada dinding yang ni. Daripada dinding ni yang rata ni, asalnya rata kan, tiba-tiba dia terkeluar satu bonjolan ni. Bonjolan ni kita panggil nucleus. Nucleus adalah sekelompok tisu dalam ovari. Satu kelompok tisu di bahagian ovari. Okey. Satu ovari mungkin ada satu ataupun lebih ovul. Okey. Ovul ni kemudian nucleus ni lah yang nak jadi ovari ni. Nucleus ni lah yang akan berkembang jadi ovul. Masa mula-mula, masa kecil, kita tak panggil dia ovul, kita panggil dia nucleus. Kemudian nucleus ni akan membesar. Nampak tak nucleus? Okey, gambar rajah yang ketiga. Cuba tengok gambar rajah yang ketiga. Nampak tak? Nucleus tu makin tertolak ke bahagian dalam. Okey, kemudian dia ada tangkai ni. Ni tangkai ni. Okey, tangkai ni lah jadi makin panjang. Okey. Nampak ni nucleus ni. Nucleus ni dah makin tertolak ke bahagian tengah dan dia dah semakin membesar. Okey. Dan tangkai yang menghubungkan nucleus dengan ovari kita panggil funicle. Ni funicle. Funicle ni adalah tangkai yang menghubungkan nucleus dan dengan ovari. Okey.
Okey, jelas ha? Kemudian kita tengok gambar rajah yang keempat. Okey, kita nak fokuskan yang dalam nusila, kita nak fokus nusila saja. Yang cikgu lukis ni, yang saya lukis gambar macam kepala itik ni, yang macam kepala itik yang ada mata ni, ini adalah nusilus. Okey, ni yang berlaku ni. Ni. Yang ni nusilus ni lah. Okey, nampak tak? Okey. Akan terbentuknya dua dinding. Yang ni kita panggil lapisan integumen dalam. Yang ni kita panggil lapisan integumen luar. Ini namanya lapisan integumen. Ini pun lapisan integumen dalam. Yang ni lapisan integumen luar. Okey, dalam nusilus tu akan terbentuknya satu, kita akan fokus. Dalam tu ada sel, namanya sel induk pundi embrio. Jadi awak boleh tengok buku teks. Kat sini. Tengok sini ya. Okey. Salah satu daripada sel nusilus. Dalam nusilus tu ada banyak sel. Salah satu daripada banyak sel nusilus tu namanya sel induk megaspora. Tadi microspora kan? Yang ni sel induk megaspora. Ataupun kita panggil nama lain dia sel induk pundi embrio. Dia ni lah yang akan berkembang menjadi pundi embrio. Sel induk megaspora ataupun sel induk pundi embrio berkembang menjadi pundi embrio. Ni. Sel induk pundi embrio akan berkembang menjadi pundi embrio. Macam mana rupa pundi embrio? Tak sampai lagi. Okey, dalam ni ada banyak sel, tapi kita fokuskan pada satu ni. Ni. Ni pun sama lah ni. Benda yang sama ni. Okey, namanya sel induk pundi embrio. Dan dia bersifat diploid, 2N. Okey. Jelas Okey. Kemudian kita nak fokuskan yang kat dalam ni. Kita nak fokuskan sel induk pundi embrio tu. Kita nak fokuskan yang ni. Macam itulah. Okey. Kita fokus kepada sel induk pundi embrio ni tadi. Okey, kita lukiskan kat sini ni. Kita lukiskan kat sini ni. Okey. Kemudian sel induk pundi embrio ni tadi akan melakukan proses meiosis. Meiosis akan menghasilkan 4 sel anak kan? 1, 2, 3, 4. Dan keempat-empat sel anak itu adalah bersifat haploid. N. Yang ni namanya 4 sel megaspora. Namanya 4 sel megaspora. Daripada 4 ni tadi, yang 3 lagi ni akan merosot. Maksudnya dia akan hilang. So yang akan berkembang satu saja yang akan berkembang. Okey. So yang ni kita abaikan. Ni tak ada, dia akan merosot nanti, hilang. Satu saja yang akan berkembang. So, ambil yang satu ni, kita fokuskan. Okey. Nukleus kat dalam ni akan menjalani mitosis untuk kali yang pertama. 1 nukleus, dia akan jadi 2 nukleus. So, dia akan menjalani mitosis untuk kali yang kedua. 1 nukleus akan hasilkan 2 lagi. 1 nukleus ni akan hasilkan 2 lagi. So, 4.
Kemudian setiap nukleus tu akan buat mitosis untuk kali yang ketiga. 1 akan jadi 2. 1 ni akan jadi 2. Yang satu ni akan jadi 2. Yang satu ni akan jadi 2. So kita akan dapat 8 nukleus akan terbentuk. Dan 8 nukleus ni adalah haploid. 8. Ni kita fokuskan yang kat dalam sel tu. Okey. 8. Kemudian okey, tengok 8. Ni 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 ni mereka ni akan bergerak. Okey. Ada 3 sel akan bergerak di bahagian atas. Ni namanya 3 sel antipodal. 3 sel lagi akan bergerak di bahagian bawah. Susunan dia macam ni ya. Okey, yang 2 bawah ni namanya 2 sel sinergik. Yang 1 dekat apik yang kat tengah ni namanya sel telur. Dan yang 2 dekat tengah ni namanya 2 nukleus kutub. Masing-masing ada nama. So, ringkasan ni macam ni lah. Okay, kalau kita letak balik benda ni dalam ovari, macam ni lah. Macam ni lah rupa dia. Okay. Ni ovari. Yang lapisan yang luar ni ovari. Ni ovari. Ovari ni. Okay. Okay. Yang ni lah pundi embrio. Mana pundi embrio? Pundi embrio ni ni. Ni. Ni lah pundi embrio. Dalam pundi embrio tu ada 8 nukleus. Yang masing-masing dah ada nama. Cikgu bagi nama tadi. Kemudian yang ni tangkai yang menghubungkan pundi embrio dengan dengan ovari ni namanya funicle. Tangkai ni funicle. Kemudian kita ada ovule yang ni. Ni ovule. Okey. Ovule. Yang luar ni ovari. Ovari yang ni, yang luar ni. Kemudian kita ada lapisan integumen. Lapisan integumen 1. Lapisan integumen yang luar. Ni lapisan integumen dalam. Yang ni lapisan integumen luar. So liang dekat kecil ni, lubang yang kecil ni namanya liang ataupun micropil. Micropil ni untuk apa? Micropil ni untuk apa? Awak tulis dekat situ, ada di muka surat. Muka surat mana micropil? Okey, ada di muka surat 119. So lengkapkan nota ni. Micropil ni untuk apa? Muka surat 119. Okey. Jadi dah lengkaplah pembentukan pundi embrio dalam ovule. Inilah pundi embrio dalam ovule. Okey. Jadi saya nak awak buat nota. Kalau rasa tak faham, boleh refer buku. Semua dalam buku dah cakap. Jadi cikgu mudahkan. Sebab dalam buku lukisannya macam tak berapa nak jelas. Jadi cikgu jelaskan dekat sini bagi nampak. Bagi nampak lagi apa? Lagi clear lah. Nampak lagi macam senang nak faham. So, awak lukiskan ni dalam buku nota